Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 7 iaitu ketaksamaan. 7.1 ketaksamaan. Sebelum kita belajar tentang tajuk ketaksamaan, ingin cikgu ingatkan semula, sebelum ini kita dah belajar dalam bab 6 iaitu persamaan linear. Sebenarnya ketaksamaan ni adalah tajuknya lebih kurang dengan tajuk bab 6, cuma beza ni adalah dalam bab 6 kita belajar persamaan. Bila kita sebut persamaan, kita menggunakan simbol sama dengan. Okey, sama dengan. Tapi dalam tajuk ini dia ketaksamaan, maksudnya dia tak sama. Jadi bila tak ada persamaan, maka kita menggunakan simbol. Okey, ada 4 simbol yang akan digunakan dalam bab ini, iaitu jika kita rujuk dekat sini, simbol yang pertama kita ada lebih besar. Okey, lebih besar simbolnya bukaan yang terbuka ni di sebelah kiri. Okey, jadi ini simbol lebih besar daripada, contohnya 5. Cikgu akan tunjuk cara tulis, iaitu contohnya cikgu tunjuk kat sini 5 lebih besar daripada 3. Okey, ini contohnya. Okey, kemudian lebih kecil daripada, simbolnya mulutnya di sebelah kanan. Jadi contoh yang kita nak tulis adalah 3 lebih kecil daripada 5. Okey, ini contoh. Kemudian lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, kalau kita lihat dekat sini ada perkataan sama dengan. Bila ada sama dengan, dia ada 2 garis dekat sini. Jadi kita menggunakan simbol seperti ini. Okey. Okey, apa maksud sama dengan ni? Okey, contohnya kalau diberi ayat, okey, BMI Siti akan masuk ke fasa obesiti sekiranya berat badannya 80 kg dan ke atas. Jadi termasuk 80, bila beratnya dah 80 kg, maka BMI Siti dah termasuk dalam fasa obesiti, termasuk 80 kg dan ke atas. Jadi cara nak tulis dia, ini contoh saja ya, obesiti 80 kg. Jadi maksud dekat sini kita dah fahamlah bila kita baca obesiti melebihi dan termasuk 80 kg. Sama juga lebih kecil daripada atau sama dengan. Jadi simbol dia macam ni. Okey. So obesiti contohnya kalau ini obes, yang kalau kurang berat badan. Jadi contohnya kurang dan daripada 30 kg lah, contohlah Jadi kat sini kurang daripada 30 kg. Jadi kat sini ini kurang berat badan. Jadi kurang berat badan, kita faham dekat sini kalau 30 kg dan ke bawah dia akan jadi masuk fasa kurang berat badan. Jadi ini adalah simbol ketaksamaan yang kita akan gunakan dalam bab ini. Okey, sekarang kita akan tengok macam mana kita nak wakilkan ketaksamaan ini pada garis nombor. Contoh yang cikgu bagi, X lebih besar daripada 1. Okey, cara nak buat, seperti yang kita tahu sebelum ni kita dah belajar tentang garis nombor. Garis nombor ini kalau nilainya meningkat, iaitu dari kiri ke kanan, nilainya semakin meningkat. Maksudnya di sebelah kiri ni nilai dia adalah paling kecil, maka dan di sebelah kanannya adalah nilai paling besar. Okey, jadi kalau kita nak tulis X lebih besar daripada 1, dia tak ada persamaan ya. Ini adalah simbol lebih besar, bermaksud tidak termasuk 1. Jadi kita nak tulis bila lebih besar daripada, cara dia adalah kita buat bulat dekat 1 ni. Okey, lebih besar bermaksud ke arah kanan. Okey. Ini adalah mewakili bagi X lebih besar daripada 1. Kalau X lebih kecil daripada 1,
maka kita pun buat perkara yang sama, iaitu kita bulatkan dekat sini. Kita bulat dekat satu ni, maka lebih kecil ke arah kiri. Okey, ini adalah X lebih kecil daripada 1. Okey, kalau diberi nilai, diberi ketaksamaan X lebih besar dan sama dengan 1. Bermaksud bila ada sama dengan, dia termasuk dengan nilai 1. Caranya sama, cuma beza dia adalah dekat sini kita akan letak simbol sama dengan lah. Okey, yang ini kita akan tukar jadi X lebih besar daripada 1. Jadi beza dia adalah dekat bulat ni kita kena hitamkan dia ataupun warnakan dia. Jadi bermaksud apa, kalau kita nampak ada tandaan macam ni, bermaksud nilainya adalah termasuk dengan 1. Okey, ini pun sama, jika X lebih kecil dan sama dengan 1, maka dekat sini kita kena hitamkan dia, dan simbol dekat sini kita kena tukar. Kita kena jadikan ada satu tanda sama dengan. Okey, bermaksud kat sini X adalah kurang dan sama dengan 1, maka dia termasuk dengan nilai 1. Okey, sekarang kita akan belajar cara untuk menerbitkan ketaksamaan algebra ini berdasarkan garis nombor yang diberi. Okey, kita tengok contoh yang pertama, diberi garis nombor yang dekat sini ada nilai 4 dan di sini ada nilai X. Jadi seperti yang kita ketahui, ke kanan nilainya adalah lebih besar, ke kiri nilainya adalah lebih kecil. Okey, jika kita lihat kat sini, X ni berada di kanan nombor 4, manakala nombor 4 ni berada di kiri X. Jadi kita nak tulis macam mana kita nak terbitkan ketaksamaan algebra, iaitu kita akan tulis X lebih besar daripada 4. Okey, ini cara nak terbitkan ketaksamaan. Manakala kita lihat contoh yang di bawah, diberi nilai X berada di kiri dan 8 berada di kanan. Jadi bila berada di kiri, maka nilainya adalah lebih kecil. Jadi cara kita menulis X lebih kecil daripada 8. Okey, ini adalah cara untuk menerbitkan ketaksamaan algebra berdasarkan garis nombor yang diberi. Okey, sekarang kita akan belajar tentang sifat ketaksamaan, iaitu terdapat 2 sifat, iaitu sifat yang pertama adalah sifat akas dan sifat yang kedua adalah sifat transitif. Okey, kita lihat sifat akas dahulu. Okey, diberi jika A lebih kecil daripada B, maka B lebih besar daripada A. Okey, contohnya diberi contoh, murid boleh rujuk contoh 4 dalam buku teks muka surat 154. Okey, contoh yang pertama diberi 10 lebih kecil daripada 24. Maka dekat sini seperti yang kita ketahui, 10 memang lebih kecil daripada 24. Sifat akas ni dia terbalik, okey, daripada sifat yang sebenar. Maka jika kita nak terbalikkan dia, tapi kita kena pastikan maksud yang akan diberi ataupun maksud yang akan jadi pada nilai tersebut adalah benar. Okey, contohnya 10 lebih kecil daripada 24, maka macam mana kita nak selesaikan? Kita kena terbalikkan dia punya kedudukan dan juga simbol sekali. Sebab kita tengok sini, jika A lebih kecil daripada B, maka B lebih besar daripada A. Maka sifat akasnya adalah sifat yang berlawanan dia, 24 lebih besar daripada 10. Okey. Walaupun kita dah terbalikkan kedudukan 10 dengan 24 kanan dan kiri, tapi kita masih mengekalkan sifat yang benar. Okey. Di mana 24 lebih besar daripada 10. Jika kita tak tukar simbol ini, maka ketaksamaan kita adalah salah. Okey, dia akan jadi 24 lebih kecil daripada 10. Maka salah lah.
Okey. Contoh yang kedua, diberi contoh dalam buku teks ya, cikgu ambil negatif 4 lebih besar daripada negatif 13. Okey. Untuk bahagian negatif ni ramai yang akan confuse ya. Sebab apa? Sebab bila kita lihat, cikgu akan tunjukkan dekat sini. Kenapa negatif 4 lebih besar daripada 13? Sebab okey, kalau sini kosong, sini 4, negatif 4, sini adalah negatif 13. Okey. Tadi cikgu dah bagi tahu ke kiri nilainya adalah semakin kecil. Okey. Jadi 13 ya. Jadi negatif 4 kat sini adalah lebih besar daripada negatif 13. Maka betul lah. Okey. Sebab ke kanan dia lebih besar. Jadi sifat akasnya adalah negatif 13 lebih kecil daripada negatif 4. Jadi jika diberi nilai negatif, maka cikgu harap tak ada yang buat kesilapan ya. Kena rujuk balik garis nombor yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, itu adalah sifat akas. Sekarang kita lihat sifat transitif. Okey. Jika A lebih kecil daripada B dan B lebih kecil daripada C, maka A lebih kecil daripada C. Okey. Kita lihat contoh 4 dalam buku teks. Diberi negatif 5, negatif 1, 9. Okey. Okey, kita rujuk betul ke tak betul pernyataan ni. Kita buat garis nombor dulu. Okey, ini sajalah cikgu tunjuk ya supaya korang tak confuse. Okey, 9 ni dia akan berada di sinilah sebab dia positif. Okey, ini kosong. Negatif 1 dan kita ada negatif 5. Jadi dekat sini, ini ada garis nombor. Negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Okey, ke kiri lebih kecil. Jadi negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Negatif 1 lebih kecil daripada 9. Negatif 1 belah kiri. Jadi negatif 1 lebih kecil daripada 9. Okey, sifat transitif ni kita nak buat rumusan tentang ketiga-tiga nombor ini. Jadi kesimpulannya adalah negatif 5 adalah lebih kecil daripada 9. Jadi kita terus ambil nombor yang hujung dengan hujung sini. Okey, nombor 1 ni kita dah abaikan dia. Sebab itu dekat sini A, B, C, kita ambil A dan C. Jadi rumusannya negatif 5 lebih kecil daripada 9. Okey, menunjukkan bahawa menunjukkan bahawa negatif 1 tu dah berada di tengah-tengah. Okey, negatif 5 lebih kecil daripada 9. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Negatif 2 lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada 5. Jadi kita buat garis nombor dulu. Sebenarnya dalam periksa tak perlu pun buat garis nombor ni. Tapi saja cikgu nak tunjukkan bagi siapa yang masih kurang jelas tentang kedudukan negatif dan positif. Okey, sekarang negatif, nombor yang paling besar positif adalah 5. So 5 kat sini. Kemudian kita ada 1. Dan negatif 2. Okey, ini gambaran kasarlah kedudukannya. Jadi, negatif 2 lebih kecil daripada 1 dan dan 1 adalah lebih kecil daripada 5. Jadi, sifat transitif kesimpulannya adalah negatif 2 lebih kecil daripada 5. Okey, so itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Maka cikgu harap semua dapat buat latihan hari ini, latihan yang dalam modul supaya murid boleh menambah pemahaman masing-masing. Okey, sekian, terima kasih.